مسلم بآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merokokkan kesyukuran hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan, dan juga doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, amalan yang kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan, ianya memberikan kesan yang positif di dalam kehidupan kita bila mana kita melaksanakannya. Kerana tu di dalam Al-Quran, kalau kita perasan, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggandingkan antara perkataan beriman dan juga beramal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sebut dalam Quran, amanu wa amilus salihat, beriman dan juga beramal saleh, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, ni nak menunjukkan kepada kita, dalam kita nak meraih kejayaan di dalam hubungan kita kepada Allah Ta'ala, kita nak amalan kebaikan kita berkualiti. Tuan-tuan, dia hendaklah disekalikan dengan maksud daripada amalan tersebut. Sebagai contoh,
orang yang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, orang yang mendirikan sembahyang, dia tidaklah hanya mendirikan sembahyang semata-mata, tetapi orang yang mendirikan sembahyang itu pada hakikatnya. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, iaitulah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menyebut, ni cerita orang sembahyang, tuan-tuan. Nak sembahyang yang berkualiti, dia bukan hanya setakat gerak-geri dalam sembahyang. Dia bukan hanya sekadar sembahyang itu mirip kepada Nabi SAW. Yang walaupun Nabi SAW dia sebut, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian semua sembahyang sebagaimana kamu semua tengok aku sembahyang. Tuan-tuan, yang ni dari segi body, yang ni dari segi luaran. Sembahyang yang kita dirikan itu hendaklah sebagaimana yang ditunjuk, yang diajak oleh Nabi SAW. Tetapi sembahyang ni dia ada dia punya akhlak dia. Tuan-tuan, sembahyang dia ada dia punya tujuan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar, kata Allah. Tuan-tuan, ni orang yang sebenar-benarnya sembahyang. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya sembahyang itu dia dapat mencegah diri kamu daripada melakukan fahsya dan juga mungkar kepada Allah Ta'ala. Lalu wala zikrullahi akbar, dan zikir itu adalah lebih besar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jadi ini adalah akhlak orang yang mendirikan sembahyang. Bila mana dia mendirikan sembahyang, maka dia juga adalah orang-orang yang menjauhkan diri dia daripada segala perkara fahsyat dan juga mungkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka kerana itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggandingkan antara perkataan beriman dengan beramal saleh ini. Dan tuan, kerana apa? Kerana manusia bila mana dia melakukan spiritual ibadah, bila mana dia melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, dan tuan, dia kena bermujahadah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kerana tu pernah pada satu hari, bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan tuan, ada sahabat tanya dengan Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, kami ni adalah golongan orang-orang yang sedikit beramal. Bagaimana kami nak menyaingi orang-orang yang banyak melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini pertanyaan para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka nak menyaingi orang-orang yang banyak dalam melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sayyidatina Aisyah, orang yang dikira lama hidup dengan Nabi SAW ni, yang banyak belajar dengan Nabi SAW ni, dia tak kata, tuan-tuan, kamu hendaklah menyaingi mereka tu dengan memperbanyakkan juga amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak, tuan-tuan. Tetapi yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah,
bagi menyaingi orang-orang yang banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tuan-tuan, ittaqil maharim, dengan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita nak tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, dia perlukan kepada apa? Dia perlukan kepada dorongan yang kuat. Tuan-tuan, dia perlukan kepada amalan, dia perlukan kepada perbuatan di dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka inilah dia maksud daripada amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuba kita tengok apa faedahnya kalau kita beramal tetapi kita mempunyai hasad dengki di dalam hati kita. Tuan-tuan, apa faedah daripada kita beramal kepada Allah taala? Dia banyak beramal, dia banyak bangun malam. Dan tuan, Quran pun dia banyak baca. Tapi dalam hati dia ada hasad kepada orang lain. Dan tuan, kata Nabi SAW, al-hasadu ya'kulal hasanat. Atau kama qala Rasulullah. Dan tuan, kata Nabi SAW, hasad yang ada di dalam hati manusia, dia akan memakan dan juga memusnahkan segala kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Tuan-tuan, maka ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, nanti dekat akhirat besok, ada orang yang bila dia dah berdiri di hadapan Allah Ta'ala, bila mana ditimbang amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba amalan dia kosong. Dan tiba-tiba amalan dia tak ada. Tak ada apa yang boleh ditimbang pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan padahal dia adalah orang yang banyak sembahyang. Dan tuan, padahal dia adalah orang yang banyak menginfakkan harta pada jalan Allah. Dan tuan, padahal dia adalah orang yang banyak bangun pada waktu malam. Dan tuan, tapi kata Nabi SAW, nanti pada hari akhirat besok ada golongan yang namanya adalah golongan al-muflisun. Iaitulah golongan-golongan yang muflis. Dan muflis ni kita takut dekat atas dunia ya. Tahu? Kita takut kalau kita muflis, nanti tak boleh beli kereta, nanti tak boleh beli motor, tak boleh buat itu, tak boleh buat ni. Tuan-tuan, itu adalah dunia. Dan tuan, di akhirat juga ada orang yang muflis. Dan tuan, ada orang yang bila nak ditimbang amalan dia, tak ada amalan yang boleh ditimbang pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, antaranya adalah orang-orang yang mempunyai hasad di dalam hati dia. Yang kata Nabi SAW, hasad dia akan memusnahkan segala perkara-perkara baik yang dilakukan oleh seseorang manusia. Dan tuan, maka kerana tu di dalam kita beramal ni, dia kena berusaha meningkatkan lagi ketakwaan dia kepada Allah. Kemudian dia kena berusaha meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dah, amalan dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok bagaimana ada orang yang dia beramal tetapi dia tidak menyucikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ni kita kena berikan perhatian benda ni. Pasal apa?
Dan kehidupan kita ni amal. Kehidupan kita ni setiap masa 24 jam adalah dengan amal. Kemudian kita nak meraih berkat daripada Allah dengan amal. Dan kita nak mendapatkan rahmat daripada Allah dengan amal. Dan kalau tak ada amal, macam mana kita nak tarik rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau macam tu tak payah sembahyang lah pagi tadi. Kerana kata Nabi SAW, man salla as-subha fil jamaah, kata Nabi. Siapa-siapa yang sembahyang subuh berjemaah, kata Nabi, fahuwa fi zimmatillah, maka dia pada hari itu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau macam tu tak payah sembahyang lah. Pasal apa? Kerana kita boleh dapat rahmat dengan kita duduk diam macam tu saja. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, orang yang beriman dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah Nabi dan juga orang beriman mereka berkata kepada Allah Taala. Dan mereka kata apa? Mata nasrullah, bilakah akan sampai pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan lalu Allah Taala kata, ala inna nasrallahi qarib. Ingat kata Allah, sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala itu dia sangat hampir. Dan tengok macam mana orang yang beriman dan juga Nabi SAW sendiri, tuan-tuan, melalui proses diuji oleh Allah Ta'ala. Dan juga nak tengok siapa dia orang yang bila mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ni, yang paling baik dia punya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu amalan yang kita buat dia kena ada penyucian jiwa kepada Allah. Kalau dak amalan tu sia-sia, tuan-tuan, orang yang beramal bila mana dia sombong, tuan-tuan, amalan dia tak akan diterima oleh Allah Taala. Tuan-tuan, orang yang beramal kemudian dia riak, amalan ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang beramal tetapi dia tidak menjaga silaturahmi dengan sesama manusia, tuan-tuan, amalan itu juga dia akan jadi lagu mana? Haba'an mansura, kata Allah Taala. Dia akan jadi debu yang berterbangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah cerita. Dan rasanya saya pernah sebut benda ni dekat sini. Bagaimana ada orang yang dia melakukan amalan yang besar-besar, dia punya fadilat dia. Dan dia baca Al-Quran. Dan Quran fadilat dia besar. Dan besar sangat fadilat orang yang baca Quran ni. Sehingga kan disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Tuan-tuan, satu huruf yang dituturkan oleh orang yang baca Al-Quran ni meninggikan satu darjat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya besar pahala, besar fadilat orang yang baca Quran. Tuan-tuan, sehingga disebutkan oleh ulama, orang yang senantiasa berdamping dengan Quran, setiap masa dia baca Quran, tuan-tuan, maka dia akan ditinggikan darjatnya menyamai dengan darjat para awliya illahi salihin. Darjat dia akan tinggi seperti mana darjat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, bahkan Nabi SAW sebut orang yang berdampingan dengan Al-Quran ni syafi'an li ashabih. Nanti pada hari akhirat besok, Quran akan menjadi syafaat bagi diri dia, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, dia pun baca Quran siang malam baca Quran. No, tuan-tuan. Tapi kata Nabi SAW, nanti pada hari akhirat besok orang baca Quran, bacaan dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ada orang yang dia menginfakkan harta pada jalan Allah. Tuan-tuan, ni semua amalan-amalan yang besar belakang ni. Baca Quran, menginfakkan harta pada jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa infak harta ni? Besar pahala dia pada sisi Allah. Kerana kita mengeluarkan apa yang ada pada kita. Yang kita punya ni, kita kongsi dengan orang lain. Dan kerana tu infak ni besar dia punya pahala pada sisi Allah. Dan tapi ada orang yang infak dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang yang jihad dia, tuan-tuan, berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Dan tuan, kata Nabi SAW, orang yang keluar berjihad pada jalan Allah ni, bila mana mata dia berjaga pada waktu malam. Dan tuan, disebut dalam hadis, orang yang berjihad pada jalan Allah ni ar-rabat. Ar-rabat. Dan tuan, rabat ni apa dia? Dia mengikat diri dia berada di medan perang, kemudian dia bersengkang mata kerana berjaga-jaga. Dan kata Nabi SAW, orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala ini, dia sama sekali tidak akan melihat kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jangan kata nak masuk, tengok pun tidak kepada neraka Allah Ta'ala bagi orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi sayang, amalan-amalan mereka ni ditolak oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa amalan tu tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kerana si pembaca Al-Quran semata-mata baca. Tuan-tuan, dia hanya nak orang panggil dia sebagai seorang qari, sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran, setakat tu saja. Tuan-tuan, dia tak ada hati nak amal. Tuan-tuan, dia tak ada hati nak mentadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, lalu bacaan dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Masuk neraka dia. Tuan-tuan, masuk neraka orang ni. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, kemudian orang yang menginfakkan harta pada jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, mereka hanya beri, tetapi mereka tidak ada penyucian jiwa. Tuan-tuan, lagu mana? Tuan-tuan, dia hanya setakat memberikan harta dia kerana nak nama. Tuan-tuan, tapi dia tak ada dalam hati dia rasa kesian pada orang ni. Tuan-tuan, dia tak ada hati rasa nak berkongsi rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku? Nah, dia punya infak dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Sama dengan orang yang berjihad, walaupun dia buat jihad, tuan-tuan, jihad dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa amalan-amalan mereka ni ditolak? Kerana tidak ada penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tengok amalan tidak lebih, hanya sekadar amalan saja. Tuan-tuan, sebab itu kita ni orang Melayu. Tuan-tuan, kita orang Melayu terutama, kita cukup syok, kita cukup suka kalau adalah amalan apa-apa yang boleh kita jadikan amalan. Subhanallah, tuan-tuan.
Kita suka, tuan-tuan, beramal kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kadang-kadang minta maaf, tuan-tuan. Kadang-kadang beramal pun kadang-kadang tak kena dia punya cara dia. Semata-mata adalah kerana nak menjaga amal. Tuan-tuan, sebagai contoh, dia baca Quran. Dia baca Quran. Tuan-tuan, tapi dia baca Quran sebelah orang sembahyang ataupun orang tengah sembahyang. Kerana dia khusyuk tadi ni, tuan-tuan, Quran ni terutama bagi orang yang hafaz Al-Quran. Tuan-tuan, bila dia boleh hafal ni, dia jadi syok baca. Dia jadi syok baca. Apa ni dia baca, last sekali dia akan naik syekh. Tahu tak? Dia naik, dia punya hemah, dia punya semangat dia naik. Dia mengulang-ulang bacaan Al-Quran dia. Tuan-tuan, dia tak sedar. Dalam keadaan dia baca ni, dia dah ganggu orang yang tengah sembahyang. Misalnya, tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuan-tuan, dia duk berasa macam patah. Yang dia sebut tu, dia telah mendapatkan apa yang kita sebut tadi. Dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, padahal bacaan dia mengganggu orang lain. Tuan-tuan, dia tak perasan hak ni. Hak ni dia tak perasan. Tuan-tuan, dia hanya tahu baca Quran akan dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi dia tak jaga hak saudara dia. Tuan-tuan, dia tak jaga orang yang sedang mendirikan perkara hak yang lebih besar lagi daripada itu. Yang dia perlu jaga orang ni. Tuan-tuan, maka amalan-amalan yang seumpama ni maklul, cacat. Tuan-tuan, dia menyebabkan apa? Amalan tu dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita rajin mai ke masjid. Kita rajin berzikir. Tadilah, tuan-tuan, kita punya nak jaga amalan ni. Tuan-tuan, sampai tengok jam pukul berapa ni, nak jaga amalan ni. Tuan-tuan, dalam keadaan kita banyak jaga solat isyraq, kita banyak jaga solat sunat duha dan juga amalan-amalan lain. Tuan-tuan, tapi kita tak jaga hubungan sesama adik-beradik kita. Tuan-tuan, kita tak jaga hubungan dengan sesama manusia. Kita tak jaga benda ni. Tuan-tuan, dia ada kucing dekat rumah. Ini contoh. Tuan-tuan, dia ada kucing dekat rumah. Tuan-tuan, patutnya dia kena tengok kan. Kucing tu dia pi mana, takut nanti saat lagi dia pi kat rumah jiran sebelah ke lagu mana. Tuan-tuan, dia duk kira ada kucing ni, aku bela kucing ni mai rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi dia tak kira dah. Kucing ni masuk rumah jiran ke lagu mana. Tuan-tuan, kucing ni tak berak dekat rumah jiran ke lagu mana ke. Tuan-tuan, yang ni tak diambil kira oleh kita. Tuan-tuan, maka kerana itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dia selalu menggandingkan. Bila mana kata kamu beriman kepada Allah Taala wa amilus salihat, maka hendaklah kamu melakukan amal saleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu orang yang dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan, siapa dia orang yang dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, kata Allah. Orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah. Tuan-tuan, orang yang bermujahadah pada jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, lagu mana dia bermujahadah? Dia melakukan segala taat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya nak kena terang juga, tuan-tuan, makna taat ni. Tuan-tuan, ada orang yang dia imagine, yang dia bayang, bila kata taat ni semayang. Tuan-tuan, bila kata taat ni sembahyang pada waktu malam. Bila kata taat ni salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila kata melakukan taat kepada Allah,
dia menjadikan kehidupannya kehidupan yang beragama. Tuan-tuan, ni orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kena tengok macam mana kita dengan jiran kita. Tuan-tuan, kita nak kena tengok muamalah kita dengan harta kita lagu mana. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bermuamalah dengan muamalah yang haram. Tuan-tuan, kadang-kadang dalam perniagaan kita buat perniagaan yang syubhah dan sebagainya. Tuan-tuan, maka dia kena perhatikan semua ni. Yang disebutkan sebagai amal taat kepada Allah Ta'ala adalah menjadikan kehidupan itu tadi beragama. Iaitulah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga apa yang diajak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka orang yang bermujahadah ni Allah Ta'ala kata lanahdiyannahum subulana, maka kami akan beri petunjuk kepada mereka akan jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala beri petunjuk kepada seseorang, maka tuan-tuan, orang yang berjalan pada petunjuk Allah Ta'ala, amalan dia akan senantiasa bersesuaian dengan apa yang dikehendaki pada syarak. Tuan-tuan, jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan tajuk beriman dan juga beramal saleh ni nanti pada kuliah Jumaat kita, insya-Allah taala alam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tergolong dalam golongan orang yang melakukan amal kebaikan kepada Allah Ta'ala, yang bukan hanya setakat dia beramal semata-mata, tetapi amalan itu akan mempositifkan kehidupan dia, memberikan lagi kebaikan kepada kehidupan dia, dan mudah-mudahan amalan dia akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.